Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Muka surat berapa? 91. Atas. Qala al-muallif rahimahullahu ta'ala wa nafa'na wa iyyakum bi'ulumihi fid dharain amin ya rabbal alamin. Kata pengarang rahimahullahu ta'ala, soal, bagaimanakah dengan zakat wang? Berapakah nisabnya dan berapakah kadar zakatnya? Jadi soalannya tentang zakat wang. Berapakah nisabnya dan berapakah kadar zakatnya? Masalah zakat wang. Nisab ni maknanya kadar. Banyak mana kena keluar zakat, banyak mana tak kena keluar zakat. Baik. Jawabnya, wang ringgit yang sah diperlakukan dalam sebuah negara memanglah wajib dikeluarkan zakat, kerana cagarannya ialah emas. Sebab itulah ia dikenakan zakat. Nisabnya juga adalah dikira nisab emas sebanyak 20 miskal. Oleh sebab nilai emas di pasaran tidak tetap, maka sukar juga untuk dijelaskan di sini. Bagaimanapun, untuk mengetahui hal ini dengan terperinci, disarankan supaya menghubungi Baitul Mal atau Jabatan Agama Islam di negeri-negeri dalam Malaysia, manakala dengan kadar zakatnya ialah sebanyak 2,5%. Sebagai contohnya, kalau RM1,000 maka zakatnya ialah RM25. Baik. Zakat wang ialah zakat emas itulah. Sama, kerana dia kias dengan emas. Kalau emas keluar zakat, maka duit kena keluar zakat lah. Sebab duit ini dia mengikut kadar emas. Dia gitu. Kita tak boleh cetak duit ni ikut suka hati. Duit dicetak mengikut emas. Emas kalau kita ada 20 bilion, maka boleh cetak duitnya 20 bilion. Emas ada 1 juta je ada, maka 1 juta ringgit saja ada duit di dalam negara. Dia kira gitu. Maka nisabnya 20 miskol. Timbangan dulu. Kalau timbangan learning lebih kurang 86 gram. 96 gram. Kalau katakanlah 96 gram itu RM8,000. Pasal apa dia tak tetap? Pasal harga emas dia berubah. Hari ni kita pergi kedai emas, kita tengok situ emas harganya tak katakanlah RM150 segram. Esok kita pergi pula kena wallet RM120. Pergi bulan depan RM107. Kalau RM100 1 gram, maka kalau 96 gram maknanya RM9,600. Dia gitu. Jadi ni antara RM8,000 hingga RM9,000 lah. Nak tak, kita kira sendiri, pergi ke jamah. Kita tengok sehari 1 gram berapa. Lepas tu kita kali dengan nisab tadi. Tak pandai nak kira lah. Tak pandai, kena telefon pejabat agama lah. Faham? Hari ni berapa kau? Ni berapa nisab? Mah. Dia kata ni nisab dia RM8,000. Jadi RM8,000 lah. Orang ada internet senang je lah. Kat kosong dekat sih tu tarik je nisab emas semasa. Tak tekan enter tu bit lalu RM8,000. Tekan minggu depan RM7,800.
katakan. Baik, kita ambil contoh RM8,000 lah. Maka kali duit kita ada dalam bank, kita simpan dalam kocek, tak kira lah simpan mana pun, tidak syarat bank. Simpan dalam bank dia. Bank ni kerja orang bank dia. Kang Maybank. Rima kan kerja orang. Orang alung mak. Ni main alung aku. Bank kerja orang, bank rima. Tak kira lah simpan dalam bank rima, bank United Bank, Chartered Bank, atau susuk dalam bank. Dia ada bank masa minggu susu tu. Dia kira simpan tau. Atau dia simpan bawah tika. Atau dia simpan RM8,000 itu dalam payang, bawah tanah, bawah latar, atas siling macam-macam weseng. Atau susuk dalam kocek. RM8,000 dah. Kena zakat tak? Orang kena tak? Tak kena tak sampai setahun lagi. Tu nak kebau. Bukan nisab saja, dia ada haul. Dia kena sampai setahun. Faham? Kalau kita ada RM1 pun baru boleh duit itu. Tak kena. Faham lagi? Dia kena setahun. Jadi kalau kita hafal setahun dah, tak setahun dah, setahun setengah dah, RM7,000 tadi kita simpan, kena zakat tak? Bahasa apa? RM7,000 tak kena. Faham? Sebab nisab dia lapang. Faham lagi? Syekh anda ni. Tapi kat gini kau. Faham lah tu, sebab kita buat kita tu. Walaupun 15 tahun dah, RM7,000 tak kena. Jadi dia ada dua. Pertama, nisab. Qadar mana, siapa baru kena. Kemudian haul, iaitu cukup umur. Faham tak? Cukup umur setahun. Tahun Islam, bukan tahun di Kelantan. Tahun Qamariyah. Tahun Akapi tak lewat kira dalam ibadat ni, kena tahun Islam. Tapi duit yang laku duit tak laku tak kena zakat. Dia simpan duit Jepun, hok pokok pisang itu. Tak ada orang nak beli. Kedai tak mau terima belaka. Tak umpamanya. Tak kena zakat. Banyak mana kena 1/40. Kalau RM40 kena RM1. Faham? 2.5% kalau kaedah baru ni. Arab panggil rubung usyur. Awak tulis je. RM1,025. Tak? RM2,000 berapa kena zakat? RM1,000 kena RM25. Dah kali RM2,000 tak reti lagi. Takkan pandai sama. Tak orang khabar tadi. Sekali lagi, orang lain jangan kacau. RM1,000 kena RM25. Pasal 2.5%. Dah kali RM2,000 kena banyak ni. Mana kena tak cukup nisab RM2,000 baru. RM8,000 kan? Awak tak? Tak apa tu, tak lama. Main aku kamnam mu. Maknanya dah. Jadi kira atas RM1,000 RM25, RM2,000 RM50, kira gitu kan. RM1,025,000. Siapa yang ada RM1,000,000 dalam bank, selama setahun dia kena keluar RM25,000. Potong sagar mesti. Tak keluar masuk neraka. Tak kira siapa-siapa. Menteri ke, Menteri Besar ke, Menteri Malang ke, Esko ke, Wakil Rakyat ke, tak keluar zakat masuk neraka. Dunia tak apalah, akhirat tak lepas. Siapa-siapa pun, Tan Sri, Datuk Sri, Sri kaya, faham? Kau pandai lah, apa-apa pun Haji Segebang kena belaka. Jadi senang kira. Ni kalkulator lah.
Nah, mana kalau kata 10,000 kena RM250. Dah kalau PT kita RM17,934 nak kira mana? Abuh kalkulator, ketek kali nak 2.5%. Pok tu BLU. Nah, senang je. Dah kalau kita simpan dalam bank hak apa benda ni, hak dia keluar zakat dah, tak payah ha? Tak, macam bank Islam keluar zakat tak? Keluar dah hak? Tak payah dah. Nah, dia bank hak tak keluar zakat lah, bank-bank lain hak tak keluar zakat lah. Nah, cuma hak kita nak jaganya bila kita simpan dia dalam bank Islam, kita bagi tahulah atau bank-bank lain yang ada keluar zakat, kita wakillah kepada kerani dia masa kita buat simpanan tu. Saya wakillah pada pihak bank mengeluarkan zakat saya. Kata gitu. Supaya keluar daripada khilaf. Tak? Soalan seterusnya, dalam dunia yang penuh dengan kemakmuran ini, mengapakah 5 jenis zakat harta benda saja yang diwajibkan zakat? 5 ni saja kena. Harta-harta lain tak kena. Iaitu yang disebut dah minggu lepas. Harta-harta yang kena keluar zakat. Emas, perak, buah-buahan, binatang ternakan, harta benda, perniagaan dan rikas. Kerana pada asal 5 jenis harta benda yang sudah dikenal pasti itu adalah merupakan perkara yang menjadi tumpuan dan rebutan oleh sekalian umat dan bangsa manusia di dunia ini, dan ia juga menjadi punca kesenangan dan kekayaan seseorang. Walau bagaimanapun dalam masalah ini tidak perlu lagu atau terkilan atau rasa tidak adil dalam penentuan harta benda yang diwajibkan zakat, kerana di sana terdapat satu ni harta yang diwajibkan zakat ialah perniagaan. Maka di atas dasar inilah boleh dikatakan bahawa semua jenis barangan dari kecil-kecil hingga besar-besar dan dari semurah-murah harta hingga semahal-mahal yang diwajibkan zakat jika sekiranya diperniagakan. Baik. Jadi tak usah timbul lah benda apa ni tak kena zakat, ni kena zakat, sebenarnya adil dah. Cuma 5 harta tadi adalah harta utama dalam kehidupan manusia. Emas memang benda utama dalam kehidupan. Harta pitih tak, tanaman dah. Maka kalau orang kata dah sedap orang hak tak beli lembu, dia beli benda lain tak kena zakat dah. Kita beli lembu kena zakat, dah adil dia kata. Bunyi tak? Umpamanya kawan dia bela rusa. Tak, umpamanya ternak rusa 1,000 ekor. Dah. Tak kena zakat. Dia bela lembu 30 ekor kena zakat dah. Bunyi tak ni? Dia kena set awal dulu hutang. Betul lu malang tak payah kira lah. Jadi dia kata dia tu bela rusa 1,000 ekor tak kena zakat. Kita lembu 30 ekor kena zakat. Tak. Jawabnya, orang bela rusa kalau 1,000 ekor tu orang nega. Ternak tu komersial dah tu. Bila komersial kena zakat. Kan tak kena. Cuma lembu, binatang an'am ni, lembu, kambing, apa benda ni, kubang, uta, biri-biri, ni zakat atas diri binatang tu. Nak atas nama binatang zakat. Hak nu usaha kijang bela kena zakat atas dasar perniagaan. Jadi sama-sama kena saja. Tak. Sama-sama kena. Bela ayam kena zakat. Mana kena zakat ayam itu? Kena dah meniaga ayam. Kena atas nama perniagaan. Tak. Kena atas nama perniagaan. Dah beli ayam main-main gitu je, tak kena zakat. Beli nak makan telur je. Beli ayam daging nak buat jual, kena zakat. Beli ayam telur, dah. Nak buat jual telur, kena zakat. Bila tu? Bila hasil jualan itu cukup nisab lah.
Kalau ayam 3 ekor orang boleh nak makan telur, nak jual telur, tak kena zakat. Baik, jadi semuanya kena zakat. Harga kambing. Boleh? 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 Kita ni lah harga kambing. Harga yang kena zakat banyak mana. Katakan kena keluar seekor hak muda umur 2 tahun. Harga hak muda umur 2 tahun harga berapa kalau kita jual? Kalau kita jual 600 seekor umpamanya. 600 kena zakat. Kena keluar 600. Kalau kita bela kambing 39 ekor 15 tahun dah. Tak kena zakat pasal dia ada nisab dia. Akan datang disebut. Maka piti kita ni nak cukup setahun ada 15,000. Tak cukup setahun hilang 5,000. Umpamanya curi dia orang curi. Umpamanya tak sampai nisab, katakan kurang daripada 8,000, jadi tak kena zakat. Bolehkah cukai pendapatan yang dikeluarkan oleh seseorang itu dihitungkan sebagai pengeluaran zakat? Dan apa beza di antara keduanya, cukai dengan zakat? Ada orang kata dah kita keluar cukai pendapatan, tak payah keluar zakat. Bak dia kata sama je. Jawabnya tidak boleh, lagi tidak sah zakat berbuat demikian. Zakatnya berbuat demikian. Tapi sebaliknya setiap zakat yang dikeluarkan melalui saluran yang sah, maka boleh dihitungkan sebagai sebahagian daripada cukai pendapatannya. Manakala perbezaan antara keduanya ialah nyata sekali mana zakat adalah hukum Allah, sedangkan cukai pendapatan adalah undang-undang negara. Zakat diwajibkan kata orang Islam saja, sedangkan cukai pendapatan tanpa mengira Muslim atau tidak. Zakat diwajibkan kata harta benda yang tertentu yang dimiliki dengan sempurna, sedangkan cukai pendapatan diambil kira dari segala sudut pendapatan seseorang dan lain-lain lagi. Baik. Ada orang kata kalau kita bayar zakat pendapatan, maka tak wajib lagi keluar zakat. Kalau kita bayar cukai pendapatan. Jawabnya karut waktu. Itu kataan ulama, kataan orang jahil. Maka kataan orang jahil tidak sagialah kita berpaling kepadanya. Dalil bakar lah kataan orang jahil ni. Walaupun dia tinggi mengaji di England 40 tahun mengaji. Orang lain ngaji 5 tahun England, dia 40 duduk di ni. Balik dak boleh pakai juga. Pasal apa? Hukum syarak. Hukum syarak ni dak boleh pakai perkataan menteri, Perdana Menteri, Presiden, George Bush, Elizabeth, dak boleh pakai lagi. Dia kena orang itu alim. Walaupun orang alim itu kerja nyadaknya. Faham? Fatwa hukum syarak alim. Dia kena alim hukum agama. Kerana zakat ini diwajibkan oleh Allah, manakala cukai diwajibkan oleh manusia, maka wajib didulukan perintah Allah. Kena perintah Allah Ta'ala dulu. Dalam Islam, orang Islam tidak boleh dikenakan cukai pendapatan. Tak boleh. Hanya dikenakan ke atas orang bukan Islam. Sebab tu apabila tertegaknya kerajaan yang berdasarkan Islam, ataupun apabila Islam dapat memerintah dalam sebuah negara, di antara perkara wajib yang perlu dilakukan ialah menghapuskan cukai pendapatan ke atas orang Islam. Faham? Sebab ini tak boleh canggah dengan hukum syarak. Jizyah ini, cukai orang ini hanyalah untuk orang bukan Islam. Faham? Jadi kalaulah menang Islam dapat memerintah di Malaysia ni satu hari nanti, kena haramkanlah benda yang tidak dibenarkan oleh syarak ini. Sebab Allah telah mewajibkan zakat ke atas orang Islam. Orang kaya Islam dia kena keluar zakat. Zakat itulah yang digunakan untuk
mengembangkan ekonomi umat Islam dan negara. Cukai-cukai yang dibenarkan hanyalah cukai-cukai lain, bukan cukai diri. Cukai diri tak boleh, personal tak boleh. Dalam hukum syarak dikenakan cukai pendapatan ke atas orang bukan Islam. Adil dah Tuhan buat, kerana mereka meniaga tak kena cukai. Tanam padi tak kena cukai, bela lembu tak kena cukai. Apa benda ni, tanam khema pun tak kena cukai. Orang Islam kena belaka. Jadi orang kafir hanya kena cukai pendapatan. Jizyah dipanggil, cukai kepala, bukan kerak kepala maknanya. Atas tiap-tiap satu kepala tu kena bayar. Ini lama dah dalam syarak. Kaya dengan qadar kayanya, miskin dengan qadar miskin. Lepas tu kalau orang kata dah, kalau tak ada juga pendatang, dah nak niaga, nak belanja tak apa, nak buat jalan raya, nak buat apa, Allah beri banyak dah. Hasil getah, hasil biji, hasil minyak, macam-macam hasil, tapi dah disalah guna, belanja dalam kocek sendiri. Jadi nak pula hasil daripada cukai yang diharamkan oleh syarak. Tak betul? Apakah fungsi zakat yang sebenarnya menurut Islam? Kita sedia maklum bahawa zakat adalah merupakan salah satu rukun Islam yang 5 dan sering disebutkan dalam Al-Quran bergandengan atau diiringi dengan solat. Sebagai contohnya, ikutlah firman Allah yang berbunyi wa aqimus salah wa atuz zakah. Maksudnya dirikanlah solat dan keluarkanlah zakat. Ini menggambarkan kepada kita bahawa kedua-dua rukun Islam ini begitu penting dan tidak boleh dipisahkan di antara satu sama lain, di mana kedua-duanya masing-masing mempunyai peranan dan fungsi yang bersendirian. Solat seumpamanya berfungsi menghubungkan antara manusia dengan Allah, atau abid dengan ma'bud. Abid ni kitalah yang beribadah, ma'bud Tuhan. Manakala zakat pula berfungsi menghubungkan antara manusia dengan manusia. Bukankah zakat itu diwajibkan atas mereka yang kaya lagi berada? Jadi dengan mengeluarkan zakat daripada golongan yang berada itu berarti dengan tersendirinya merupakan satu bentuk pertolongan dan bantuan terhadap orang-orang miskin dan orang-orang susah. Dengan demikian sekurang-kurangnya dapat mendekatkan jurang perbezaan antara dua golongan tersebut. Dalam masa yang sama juga dapat melahirkan satu perhubungan yang baik di antara satu sama lain, bahkan banyak lagi hikmat-hikmat daripada pengeluaran zakat. Baik. Zakat ini begitu penting kerana banyak sekali di dalam Al-Quran Allah sebut zakat lepas daripada semayang. Di antaranya ayat yang kita dengar tadi, wa aqimus salah wa atuz zakah. Aqimus salah, dirikan semayang, atuz zakah, dan keluarkan akan zakat. Sebut lepas semayang orang besar, dia biasa nama dia sebut lepas orang besar, maknanya dia besar juga. Faham? Gitu lah. Macam katanya tuan pengerusi dan yang amat yang tuan yang teramat mulia, dah umpamanya atau yang kita hormati Datuk Seri Menteri Besar yang amat kita kasihi, nampak Pak Mak. Pak Mak memang kelas pasal nama dia sebut lepas mufti besar, nampak lagi. Mana barang bukan barang lah tu. Sebab orang ramai-ramai ni hadirin hadirat sekalian, tak sebut nama. Pak Mak sebut. Mana orang pun tanya Pak Mak ni, Pak Mak ramai. Nampak? Sebab apa? Pasal nama dia sebut lepas nama orang besar, dia besar kau. Maka zakat sebut lepas daripada semayang, zakat tu dia besar. Dia termasuk dalam rukun Islam. Batu orang kata zakat dah haji. Nampak? Wala kita harta kita kan, apa nak bagi korang, orang tu jadi kafir. Jadi kafir. Bukan kita fatwa, tu ijma' ulama. Napi satu dari rukun Islam jadi kafir. Tak bayar zakat, tak napi, cuma tak bayar, masuk neraka je. Tak lama, lebih kurang 50,000 tahun je dalam api. Kalau tak bayar zakat. Tapi kalau kata tak wajib, kekal dulu kini selamanya.
Forever, tahu forever saya. Dia. Selamanya. Andai kamu. Semalam tak mari surat. Malam. Gimana buat? Kata tak wajib. Banyak ni cakap aja apa nak bagi kau orang, harta kita cari kan. Harta kita kat mana? Harta Tuhan bagi pinjam. Kalau harta kita tak wajib keluar zakat. Faham lagi? Soleh kerana harta Tuhan wajib keluar zakat. Nah, dia kata harta Tuhan guna, harta aku jadi kafir. Dia nafi gitu jadi kafir. Biarlah dia kata kafir jawab pula. Nah, dia jawab kata pula kafir belum limau. Macam-macam bahasa menatang ada datang dunia ni. Tak menatang tak erti bahasa cakap. Duduk bumi Allah menupang awak cakap kurang ajar gitu. Nah, baiklah, tak usah pakar agama lah. Dah mu kata begitu tak takut sikit, dah tak mau keluar zakat angak, dah mu kata harta mu kayak gi mu bahan tanah, mampu kerah jilat cok, bolehkan dia lah. Kereta boh, rumah huboh, dah gua ni tinggal. Dah mu kata harta mu kereta giling, mesin kisar seming, sterong, boh belaka. Faham? Mesin tebu, nampak? Badan awak dah tapi berah, huboh, sumbat belaka. Dah apa huboh belaka ni? Pok kata bukan harta Tuhan, harta pok. Faham? Ajar sikit. Pasal apa? Pasal orang yang berbudi bahasa, kita berbudi bahasa. Orang kurang hajar kepada Allah, kita kena kurang hajar tak. Dia gitu. Perintah agama yang marah kita. Faham? At-takabburu 'alal mutakabbiri sadaqah. Kita gong, kita sombong, kita kerah ke atas orang-orang sombong kepada Allah, maka boleh pahala sedekah. Dia kata harta dah, kalau harta mu sumbatlah kubur lagi. Pecah rumah sekeping-sekeping papan atak, peleh, kayu panjang, atak bata. Nah, kali bola lubang tak. Tinggal buat apa? Tinggal tu pinjang tu, kita mati pinjamkan anak pula. Kan Tuhan kata wa mimma razaqnahum yunfikun, dan setengah daripada harta yang kami beri pinjam. Bukan harta kita. Faham? Razaqnahum, harta yang kami beri ke dia sekejap. Hak Tuhan beri. Bila Tuhan beri tu kena zakat. Jadi bila kita semayang dipanggil perhubungan antara hamba dengan Tuhan. Berzakat ini hubungan antara hamba dengan hamba. Batu betulnya Islam ni, sebab kita hidup di dalam dunia, Tuhan buat adil. Ada kaya, ada miskin. Kalau Tuhan buat miskin belaka, tak adil. Kalau Tuhan buat kaya belaka, punah jahannam habis. Ada orang tanya, apa Tuhan dah buat kaya belaka? Tak payah zakat. Kalau kaya belaka, mudah akam tak minum lah. Nak akam dia. Yang kita boleh makan ni pasal ada orang miskin. Kalau semua orang kaya, Tuhan boleh buat. Semua orang pendapatan 1 juta belaka sebulan. Faham lagi? Tuhan boleh buat? Boleh. Bila 1 juta sebulan, nak dah siapa nak ke laut? Orang gaji 5,000 sebulan tu jadi gawai tu. Nak di pejabat ni nak kerja ke laut. Tak ambuh lah roh. Dah nak makan ikan. Dah kaya lah ke? Siapa nak ke laut? Tak ada orang ke laut, dah makan ikan. Dah siapa nak orang ketah, nak buat tayar kereta? Esko nak orang ketah. Orang kaya kalau boleh basuh berak, nak suruh orang basuh. Nak? Tuhan buat ada orang miskin yang sanggup kerja boroh. Nampak lagi? Tuhan ni bijak sana, bukan sini bijak. Sana tu bijak. Dah kaya belaka kita nak kerja. Tengok orang kaya dia buat diri ke dia suruh orang? Suruh orang belaka tau. Dah. Orang hak disuruh tu kaya juga nak kalau dia suruh.
Tak ada orang nak kena suruh. Dah kaya belaka. Berapa orang yang kena suruh tu sanggup kerja dengan orang kaya? Pasal dia miskin. Dah kalau dia kaya kau. Dah ada orang nak tolong kita. Tak percaya kita suruh macam bayar bil air. Kita suruh Datuk. Datuk, ayah Datuk. Tolong bayar bil air kita esok. Kita malah nak beratur. Datuk kata, bol layar lah. Dah, aku pun ada masa. Nak bayar bil aku suruh orang. Nah, jadi Tuhan buat ada orang susah. Yang bagian bersedia untuk berkhidmat kepada orang kaya. Hak kelaut, cari ikan. Hak orang getah. Hak lombor biji. Hak nukang. Tidak, siapa nak buat rumah orang kaya? Nak buat diri. Mesti ada orang miskin buat. Tukang tu tukang seming. Yang ni tukang tolak kereta lebih. Nah, mana ni tukang tengok saja. Faham? Banyak masa kan? Siap rumah. Orang kaya pakai bayar. Bayar. Tu lah Tuhan buat. Jadi, adil Tuhan. Dah mu kaya, Tuhan buat orang lain miskin, maka membayar sedikit saja. Bukan serma kata mu, sedikit saja. Sedekah wakaf bukan zakat, sedekah serma sekali. Tak zakat wajib, benda sunat je. Sedekah wakaf beri semua harta. Dan Nabi kata dah benda tinggal. Allah dan Rasul ada kan? Nah, tu sedekah wakaf. Batu kata Nabi kalau timbang imam sedekah wakaf dengan imam kita seluruh dunia ni, berat imam sedekah wakaf ni. Nah. Dah mana je susah juga beri zakat, terima zakat pun susah juga. Ramai lagi yang miskin kau beri zakat, kau ramai miskin. Ada kesalahan tu, ada kesilapan. Dalam hukum fiqh, beri zakat ini kepada orang miskin sampai dia itu tidak miskin. Faham? Kalau buat begitu, maka tak ramailah yang tinggal miskin. Tahun depan kau sikit orang miskin. Faham? Maknanya kalau pendapatan zakat untuk sebuah negeri itu 50 juta setahun, yang dibahagikan hanyalah 20 juta, baki 30 juta bagi duana. Ni fiqh marah ni. Faham lagi? Dalam fiqh, dalam syariat, beri dia zakat sampai makan setahun, sampai boleh berdikari. Kalau dia jenis pandai jahit, zakatnya sebuah mesin jahit dengan mesin jahit tepi, dia boleh ambil upah. Tahun depan dia tak terima zakat kerana dia tokai dah. Nampak? Kalau jenis pandai mengair apa semua, zakatnya sebuah mutuk lauk, siap dengan upang, siap dengan mata kain, dengan pukat, maka tahun depan dia keluar zakat pula. Itu zakat yang ditetapkan oleh Islam. Bukan bagi 100 riyal seorang. Faham tak? 100 riyal boleh zakat. Baris saja 2 jam tunggu. Sarah pula sejam lebih. Faham tak? Sarah saja. Tuan-tuan dan puan-puan. Nak tunggu congok-angok dah nak boleh 100 riyal. Tuan-tuan pasti akan melihat pembangunan yang belum pernah dilihat. Tu mu kata, aku dah kata. Nak beri tu beri je lah. Dia kena habisi. Lepas tu kalau kita ada orang miskin sebelah rumah kita ada zakat kita 500 riyal, dia 3-4 beranak, ui 500. Faham? Bukan 15 riyal. Zakat apa 15 riyal? Orang suka dengan 15 riyal. Ui 500. 500 dia boleh baiki atak, boleh batu anak sekolah. Itu baru zakat. Maka dia tu akan senang. Kalau tak pun setahun, 3 bulan dia senang. Pasal dia orang susah. Boleh 500, 3 bulan senang. Dan 15 riyal malam raya beri. Pistol 6 riyal dah. Tak pistol. Peluru suku. Stepek 2 riyal peluru. Dah mengapi. Dah maksudnya dah lepas raya. Lepas tu kalau kita ada banyak duit, zakatnya makan setahun. Orang miskin makan RM3,000 setahun, anak beranak. Laki, bini, anak pak, nang kepala, 3,000 setahun makan. Maka kita ada berjuta-juta, 3,000 sebuah rumah. 3,000 sebuah rumah. Hak tu comel syarat nak.
Ni 100,5. 100,5. Dah anak nak beli baju ni, baju raya. Nah, baju kurung murah-murah pun 18 riyal sepasang. Maiden. Nah, dah anak lelaki baju Melayu 25 sepasang. Nah, tinggal 6 riyal awak ayah buat raya baju Power Ranger. Faham? Nah, 6 riyal. Nah, tu gitu. Tak ada beri cara sikit, banyak jangan buat beleng-beleng gitu. Beri habis, dia orang miskin. Nah, dah kalau setahun lebih 20 juta tahun lepas 60 tahun dah, banyak ni lebih. Kakak hilang sikit, kakak hilang sejokeh. Duk main gitu, tak betul. Nah, kena betul semula. Apakah hukum orang yang mengingkari zakat dalam Islam? Wallahu a'lam. Tiada soalan pula. Banyak ni. Soalan yang pertama, PT kita ada 10,000 tapi ada orang pinjam, dok bayar lagi, kita perlu dok keluar zakat? PT ada orang kadang. Dia pula PT ada orang kadang. Kenapa kita didatangkan? Sebab didatangkan. Mana pergi selepas didatangkan? Pelik soalan. PT 10,000 ada dengan orang. Baik. Dia pinjaman yang dibayar dalam tahun zakat, kita kena bayar zakat pinjaman tu. PT kita orang pinjam. Dan janjiannya dia bayar dalam tahun zakat ni. Dia tahun zakat ni Ramadan ni, katakan sampai Ramadan tu, ataupun bulan Zulkaidah ni dah sampai Zulkaidah, dipanggil tahun zakat tahun ni. Jadi kalau dia akan bayar dalam tahun ni, kita kira etek zakat. Tapi kalau hutang orang yang akan bayar dalam tahun zakat yang lain, maka ni tak masuk kira, sunat ambil kira sudah. Apa kita didatangkan? Allah Ta'ala jadikan kita ini supaya kita beribadah mengenal Allah dan menjadi hamba Allah. Itu tujuannya. Bukan tujuan awak mari ni suruh main apa semua. Tuhan buat dengan langit, dengan bumi, dengan segala kelengkapan makan minum. Nampak? Ja'ilun fil ardi khalifah, supaya aku jadikan mereka duduk di dunia ni khalifah, orang yang melaksanakan hukum Allah. Jadi buatlah rakyat cara rakyat, laksana hukum Allah, pemerintah cara pemerintah, baru kena. Lepas tu ke mana pergi lepas mati? Kata mati tak nak kubur. Lepas tu bangkit di padang mahsyar, ada dua saja jalan, syurga neraka. Yang taat ikut agama syurga, yang tak ikut agama ikut selera masuk neraka. Setuju atau tak setuju, gitulah. Saya nak lepaskan dari, saya nak kepastian dari ustaz. Kawan-kawan saya kata ustaz ada membuat ustaz ada membuat orang kemalangan. Bila pula ni? Dan tidak berhenti di Kelulu. Ada lagi kes ni. Dan dia kata kalau saya pergi dengar ustaz ngajar, saya dapat dosa. Betul ke? Tulisan comel kat sikit. Bukan saya datang dengar, bukan saya nak dosa ustaz. Kita nak ilmu ustaz. Betul tak? Ada lagi kes ni ya. Jawabnya kita tak ada kena-mengena dengan kemalangan tu. Kemalangan tu berlaku setengah kilometer di hadapan. Jadi bila kita sapa tu acul bobi tau. Tapi cara nak melepaskan diri daripada yang bersalah, dia kata kita epek dia. Jadi orang tak tengok boleh lebong. Kita ada dekat orang 007 Belanggar bawah nundah. Dah ada kena-kena tau. Tak ada kena-kena. Kemudian dia kata tak berhenti. Kita berhenti pula. Pergi tengok. Belanggar. Berhenti tengok. Berhenti tengok. Dah orang ramai dah, kita pergi pasal ada ceramah. Jadi dua-dua lebong mereka. Yang pertama kita terlibat dengan pemandangan, tak terlibat.
Nah, pasal berlaku setengah kilometer depan. Ada terlibat. Nah, lepas tu dia tidak berhenti, kita berhenti. Dah. Kena lebong lah. Dia lama dah. Dia nak jatuh memang dah. Dia tengok maju kan, dia nak mampu. Tapi tak mampu-mampu. Dah. Dia gitu. Dia kalau terlibat, polis kita cari rumah. Faham tak? Kalau kita epek siapa orang langgar orang apa mati, polis cari rumah. Tak? Takkan nak lepas. Kita bukan anak najis yang polis takut kan. Tak ada kena-mena langsung. Warna main ni. Dari segi hukum syarak, hantu hanjebat mana yang betul? Saya tengok cerita lah, biar berlaku sungguh. Ada ke tak hantu hanjebat? Takut cerita saja. Belum tentu ada. Jadi biar ada dulu. Benda tu berlaku baru kita buat hukum syarak. Mungkin cerita saja dah, mungkin sungguh. Jadi mungkin ni buang masa lah. Orang kata asal daripada orang Cina. Sejarah Cina pasal hang ni nama Cina dia kata. Hang Tuah, Hang Li Kiu, Cina belaka. Nampak? Hang Jibah. Jibah. Nampak? Tapi Hang Kasturi tu Melayu. Hang Lima Kasturi. Mungkin jugalah hang tu Cina. Nampak? Dan mungkin hang tu daripada Kedah. Hang nak pergi mana? Nampak? Dah banyak hang. Hang habak mai kat aku. Tak? Hang siapa? JKK. Mana? Apakah hukum kita berkahwin umur 10 tahun ke atas? Sah berkahwin, tapi tak boleh bersama melainkan selepas balik. Faham? Nak nikah boleh nikah. Nak pengantin umur 10 tahun, joh pak. Pengantin lelaki, pengantin puang umur 6 bulan. Ada hal. Tapi tak boleh bersama. Balik baru boleh bersama. Faham tak? Balik 2 orang. Jangan balik sebelah, balik 2 belah. Dia gitu. Apa hukum kita setuh Quran tak ada ismayang? Haram. La yamassuhu illal mutahharun. Bila kita fitnah orang yang tidak berbuat salah, apakah hukumnya? Tengok fitnah tu. Kalau fitnah tu benda yang merosakkan maruah orang, haram. Maknanya perkara-perkara jahat. Kalau fitnah perkara baik, makruh. Fitnah perkara jahat ni kita kata orang tu berzina. Tak, dosa besar. Kena laknat. Fitnah perkara baik ni orang kita kata orang tu gisura. Gila ni nampak buat mak laju gisura. Padahal dia ambil nombor ekor. Kita fitnah dia buat gisura. Faham tak? Makruh. Apa kalau laki-laki pakai baju sutera yang ketika sekarang ni banyak ditiruan? Bolehkah yang dibuat semayang? Sutera tiruan boleh pakai. Yang haram sutera hak ulat sutera tu. Saya pernah dengar orang kata doa nubuah itu besar fadilatnya. Bagaimana bacaannya? Hak mana doa nubuah pula ni? Kalau ada saya nak minta hak mana baca dulu sikit. Soalan seterusnya. Kau tulis jawab dah ni. Apakah perbuatan membangunkan orang yang tidur menggunakan kaki itu biadab di dalam adab Islam? Dia tengok akan adat negeri setempat, adat uruh. Kalau uruh tu memang jenis orang buat kerja dengan kaki belaka, maka tak haram. Kalau adat pada asal kebiasaan akhlak Rasulullah memang tak suka buat dengan kaki. Tapi kalau kata setengah ulama, kalau kita kaki tu kita sentuh pada kaki tak apa. Pasal kaki dengan kaki. Jangan kaki tu gerak-gerak atas bahu. Dia tidur tu berjerit atas bahu. Bangun. Jadi tak molek kaki pas atas bahu. Jadi kaki dengan kaki kita sentuh weh. Bangun. Buat sentuh kaki. Sebelum adanya Adam alaihissalam, apakah syaitan, jin dan iblis itu sudah beragama Islam? Jawabnya tidak ada lagi kafir sebelum daripada peristiwa iblis engkar sujud kepada Adam. Sebelum tu tak ada kafir. Jadi kafir yang pertamanya ialah iblis itulah. Itu berlaku pertama sekali kafir kepada Allah. Adakah Islam agama yang tertua atas muka bumi?
dan agama pendahulu dari sekalian agama, memanglah. Nah, Islam belaka segala nabi-nabi. Agama-agama lain reka belaka. Agama Tiongkok, agama Konfusius, agama Hindu, Kristian, Yahudi, semua rekaan manusia. Tak ada kena-mengena dengan kebenaran. Baru-baru ini saing saya, bini saing saya, bini saing dia. Saing ni kawan lah. Nak beranak. Dia tak beri, bini dia beranak hospital sebab doktor puan tak ada. Saya pun beri cadangan macam ustaz kata, beranak di rumah. Lepas tu baru pergi hospital. Mula-mula jadi dah cadangan, tapi lepas beranak mesti bawa bini dia pergi hospital untuk proses jahitan. Masalahnya doktor yang jahit kesan pembedahan kesan kelahiran itu doktor lelaki juga. Adakah dikira darurah? Kerana saing saya telah pun berusaha. Ya, darurah lah. Kita berusaha sekadar yang mampu sahaja. Macam mana nak merdekakan nafsu dan menjauhkan diri daripada godaan syaitan? Iaitulah dengan kenal makrifatkan syaitan. Kena kenal dia. Imam Ghazali karang satu kitab nak menceritakan sifat-sifat syaitan, cara dia datang, cara dia goda dan sebagainya. Dan bukan Imam Ghazali seorang, banyaklah. Sekarang direngkaskan. Tajuknya ringkasan kitab Minhajul Abidin. Kalau Minhajul Abidin asal tu payah sangat nak faham. Ada ringkasan dia. Ibn Qayyim rahimahullah ta'ala buat satu buku kitab nama Tiblisul Iblis. Maknanya belitan syaitan iblis. Cara dia tipu kita. Jadi kita kenal iblis, barulah kita boleh jauh. Ada jual sekarang dalam bahasa Rumi di kedai-kedai. Rasanya tak sampai RM20 pun. Tipu daya syaitan. Ada lagi pula ulama-ulama kemudian dia buat Rumi ringkas lagi. Senang. Lebih kurang 100 muka surat je. 80 muka surat. Cara syaitan menipu manusia. Baca buku-buku gitu. Boleh pilih. Bagaimanakah untuk menegakkan akidah dan iman seseorang? Akidah ini dengan pengetahuan, dengan mengaji, dengan dengar, dengan lihat, dengan belajar. Asalnya zaman dulu nabi-nabi akidahnya itu dah wahyu, dan mereka ini melihat sendiri dan mencipta iman. Akidah makin mantap, tengok segala kejadian. Kita tak pandai nak tengok kejadian, nak kaitkan dengan keimanan, tak pandai. Bila tak pandai, pergi hadir majlis-majlis ilmu, maka baru kita mudah faham. Dia gitu. Sebab dia mesti dengan ilmu. Fa'lam annahu la ilaha illallah. Fa'lam, hendaklah kamu berilmu bahawa Allah Ta'ala tiada Tuhan selain dia. Menunjukkan nak kenal Allah ni, iman ni dengan ilmu. Soalan seterusnya, kalau kita baca Quran sampai ayat sejadah, kita sunat sujud. Apa yang harus baca masa kita sujud itu? Dan adakah selepas sujud itu kita kena bagi salam seperti dalam semayang juga? Kalau kita duduk di luar semayang, kita dengar orang baca ayat sajadah, sunat kita sujud. Tak sujud tak apa, tak berdosa pun, tapi sujud boleh pahala. Caranya takbir, Allahu Akbar, kemudian niat sujud sajadah. Dalam sujud tu baca macam mana saya? Dah ingat? Sajada wajhiyadillazi khalaqahu wa syaqqa sam'ahu wa basarahu bihaulihi wa quwwatihi tabarakallahu ahsanul khaliqin. Maknanya aku sujudkan mukaku tunduk kepada Allah yang menjadikan aku, yang membelah mata dan pendengaranku sampai dapat melihat sekarang ini. Nampak? Dengan kekuatan dan dengan kudrat Allah Ta'ala, Maha Suci Allah, sebaik-baik yang menciptakan kejadian. Baca lagu tu. Saya ada sebuah rumah sewa. Bagaimana apa yang harus saya katakan semasa saya nak beri akad, masa permulaan orang nak membayar sewa rumah saya? Adakah sudah memadai sekali akad saja untuk tempoh selama orang yang menyewa rumah saya itu? Ya, memadai dengan sekali akad. Jadi bila bincang setuju dah sewanya 100. Baik, dia pun bayarlah 100 katakan. Permulaan bayar dulu 100. Contoh. Kata Tuan Amah, saya sewakanlah rumah saya ini kepada awak dengan bayar bulanannya sebanyak RM100.
Dah. Katanya orang yang tu, saya sewalah rumah tuan dengan harga bayaran dan masa seperti yang tersebut itu, atau saya setujulah. Pendek. Boleh dah. Dah. Soalan seterusnya. Saya tengok orang pakai serban besar lilitan ni, adakah seluruh dahinya itu terkena lantai masa dia sujud? Kalau tak kena, adakah sah solat itu? Dia tengok set-set pakai serban besar. Set-set tarekat, set-set tasawuf, dia suka serban besar. Tak, memang serban besar ni afdal sebenarnya. Dia antara hikmahnya, dia diguruni oleh orang-orang kafir. Musuh Islam tengok takut. Dia tengok pakai piyah tu takut dah sikit, pada pakai topi sudu. Tangan serban besar kau takut lagi. Pasal dia ada kehebatan. Jadi masalah semayang kena akad dahi. Serban tu kan dia boleh akad. Jadi serban tu boleh akad, masa nak semayang akad gini sikit. Biar nampak gini. Bila gini, walaupun serban dia besar, sujud kena dahi. Tapi kalau lilit tu rendah atas ni, sujud memang tak kena dahi. Kena serban dulu, tak sah. Jadi masalah pakai serban tak ada masalah. Cuma faham masalah sujud saja. Jangan kita tengok serban besar, mayang tak sah tu. Yang kata gitu. Mu dah ada akal serban, tengok orang serban besar, mu serban kecil pun tak pakai. Dia nak arah orang. Ada ni orang nak arah orang pakai serban besar. Dia tu besar-besar serban tu pandai tak sekarang. Ya kait dengan pandai. Al-imamah tijanul Arabi. Serban ini perhiasan orang Arab. Nabi suka pakai. Kita tak pakai pun kita cinta kepada serban. So ada sakit hati gitu. Malaikat kita tengok dia sujud belah kita dengan serban saja. Dari jauh tak kena, baru kita tegur dia. Rumah pesaka abang yang tua duduk. Saya ingin tahu secara mendalam bagaimana dengan hukum Islam. 2 buah rumah sendiri adik saya diberi sewa, dan kan tanahnya belum selesai, belum dibahagikan lagi kepada 8 beradik. Baik, kalau rumah tu rumah hak faraid, diberi sewa ke orang dah, maka sewa tu kena faraid. Faham lagi? Sewa tu kena bagi kok faraid. Mana kalau puang satu separuh, laki gitulah. Kalau mak 1/6, kira daripada jumlah, katakan sewa 400 bulan. Kira lah. Nampak? Orang ni banyak mana. Kalau dalam faraid boleh macam mana? Kena bagi gitu. Jangan bahang kita seorang. Pasal rumah saka dah tu. Bahang kita seorang. Tak haram. Mereka segala waris kata tak apa, mau sewa ambil mula, mentara belum jual rumah ni, pakai ada duit sewa tu, kita orang ada biti belaka dah. Tu masing-masing melepaskan hak. Ni buat senyak. Sewa rumah saka. Bahang senyak gitu. Sedap makan nasi, tapi semayang Tuhan tak terima. Habis dah soalan. Wallahu alam. InsyaAllah kita bertemu lagi malam esok di Masjid Batu Buruk. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma fa'na bima 'allamtana wa 'allimna bima yanfa'una. Rabbana zidna 'ilma. Rabbana atina fid dunya hasanah fil akhirati hasanah wa qina 'adzabannar. Wa sallallahu sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi. Gigi balas gigi. Jadi masuk mahkamah salah, tak ada sabab air tumbuk kih lambat buat air tumbuk patah gigi, maka dipatahkan balik giginya apabila tidak dimaafkan oleh yang kena tumbuk tadi. Kalau dia halal lain lah. Dia kata tak payah patah gigi lah, bayar kisos. Kisos ditetapkan oleh qadi. Qadi kata sebatang gigi RM1,000 atau RM5,000. Sebatang tangan 100,000 umpamanya, buat putus tangan orang tak umpamanya. Tu atas qadi. Tu kisos. Kalau nak terima bayaran, tak mau terima bayar, nak patah gigi pun, maka mahkamah hukum patah gigi sepotong balik. Dia tengok gigi mana, gigi gerahang. Tengok buka gigi gerahang. Mahkamah bukan makin tak ada. Adalah orang bagi yang tukang jalan kisah ni, dicabut gigi sebatang, buang. Hidung balas hidung, wal angfa bil angfi. Hidup saja tak ada kerja je pelakon patah. Patah hidung kawan tu, reyak tu hidung. Dia kata buat apa pak? Saja. Puas duduk saja. Patah hidung orang. Jadi patah balik hidung dia. Tu Islam cukup adil. Hukum pancung kepala khalayak ramai dijalankan di tanah nak Rasul. Apakah sebab kesalahan yang membawa hukuman pancung? Murtad.
Nabi kata man baddala dinahu faqtulu. Siapa yang tukar agama, masuk Kristian, masuk Hindu, masuk Buddha, maka hukum bunuh, iaitu dipancung kepala. Tanah Rasul negara mana? Iaitulah di negeri Arab, Jaziratul Arab. Saya nak tanya, boleh tak saya nak pergi surau dengar kat ustaz ngajar, tapi saya niat nak dengar hak kelakar saja. Pelik-pelik mu ni. Jawab niat begini tidak baik. Kita kelakar ni bukan yang matlamat kita. Tak mau ngatuk mata je. Ada orang ngajar serius je, tak ada orang nak dengar, jadi ngatuk mata. Akhirnya sengguk. Jadi cerah mata kan. Matlamat kita hukum tu, nak siapa hukum. Jadi hak ni nak dengar hak kelakar saja. Contohnya bila ustaz sebut JKK. Dia nak dengar hak tu saja. Jadi bila nak dengar hak tu saja, takut Tuhan boleh suka je. Ilmu tak boleh, rugi. Berapa jarak jauh batal aurat di paha ketika ada wuduk? Adakah batal wuduk kita jika tersentuh di celah kangkang? Jawabnya tak batal wuduk. Yang batal wuduk kita pegang kemaluan sahaja. Nabi kata man massa zakarahu falyatawadda. Barang siapa pegang zakarnya, maka hendaklah dia ambil wuduk. Celah kangkang tak batal wuduk. Pegang kemaluan. Kalau orang lelaki daripada hujung topi keledar sampai ke belakang pistol, peluru tak apa, pegang 3 tahun pun. Faham? Tu. Perempuan 2 bibir itu sahaja. Hak tepi-tepi itu tak ada apa-apa. 2 bibirnya sahaja. Hak tu dikira farad. Pegang pula dengan tapak tangan. Lain pada tapak tangan, tak batal. Tak batal wuduk. Jangan dia tergatal, nak pegang, nak garu, takut batal wuduk. Tak tahu kala kau. Garu dengan benda yang tak batal. Garu dengan lutut. Tak batal. Menguap dalam baca Fatihah ketika solat tanpa henti dulu, adakah batal solat? Tak batal. Apa menguap batal solat pula? Yang batal solat mengeluarkan suara 2 huruf. Itu batal solat. Adakah syaitan, iblis dan jin akan mati seperti manusia? Ya, mati belaka. Tak ada orang yang boleh hidup lama. Yang kekal hanyalah Allah. Ada orang kata syaitan, iblis dan jin boleh benda ni boleh ditangkap dan dibunuh. Betul ke? Jawabnya ya. Usia iblis, syaitan dan jin boleh sampai umur berapa? Tanya jin. Jin, syaitan dan iblis faham ke bahasa Melayu? Sebab saya dengar ustaz berobat guna bahasa Melayu untuk suruh jin dan iblis. Jawabnya mereka faham berbagai-bagai bahasa. Jin Melayu faham bahasa Melayu, jin orang putih cakap orang putih, gitu je lah. Cuma kata setengah ulama iblis dimatikan pada hari kiamat sahaja. Soalan seterusnya, ustaz, apa hukum tembok asrama nak pergi dengar orang ngajar? Cuba terangkan sejelas-jelasnya. Jawabnya, hukum tembok asrama maknanya salah di sisi hukum sekolah. Tapi kalau kita nak dengar perkara yang membaikkan kita, maka dapat pahala. Jadi pandai-pandailah. Sebab bukan kita buat perkara yang haram itu memudaratkan orang. Jadi kalau kita mencuri duit untuk beli motor nak pergi dengar, barulah haram. Curi duit nak beli motor, nak pergi belajar ilmu, tu tak boleh, harta orang. Hak ni dia tak boleh tubik. Orang ingat dia tidur, dia keluar daripada pagar, pergi dengar orang ngajar agama. Jadi salah dari segi peraturan tersebut, tak membawa kepada kena hukum azab di akhirat nanti. Saya ni benda ni. Apa hukum meniru dalam perusahaan pertengahan tahun? Tengah tepi bujung kau, hukumnya haram meniru. Kalau orang yang menyebabkan orang yang lain bersusah payah, kita ambil hak orang lain, tak boleh. Nampak? Atau keluar buku-buku gini, kita cetak, kita print balik, jual balik, hukumnya haram. Pasal leluh orang. Saya pernah dengar bahawa orang yang dianiaya termasuk dalam orang yang dimakbul oleh Allah. Bagaimana pula kalau orang kafir yang dianiayai? Termasuklah orang kafir.
Cuma Allah Ta'ala ni biasanya Allah perkenankan orang kafir ni balasan buat baiknya atau kena zalimnya sebelum daripada mati. Tak boleh nak kata doa orang kafir ni makbul. Cuma ada mengatakan, ulama' mengatakan orang kafir yang buat kebajikan, haknya ni buat baik. Buat baik kenatang, buat baik. Lebih pada orang Islam ni buat baik. Tolong orang tu, tolong orang ni, ada kan? Sanggup berderma, sanggup buat macam-macam, habis harta tak apa, nak buat kebajikan. Maka Tuhan akan balas sebelum dia mati dengan dapat nikmat daripada Allah. Lepas pada mati tak ada kebaikan kerana dia kafir. Kita nak kata orang kafir makbul doa, tak boleh. Jangan kata gitu. Saya ada muskil tentang kerja berat saya ini. Saya berjaya dalam bidang grafik design. Saya bekerja dalam bidang grafik, design dan animasi. Tadi hukum Islam, apakah perbuatan saya melukis watak-watak kata bentuk orang binatang yang ada kalanya realistik dan grafikal. Kadang-kadang cerita animasi saya terlibat dengan cerita science fiction dan menyebabkan saya rasa macam kita pula pandai-pandai reka benda yang tak logik dan lawan hukum alam Tuhan. Apa pendapat? Apakah jenis lukisan ilustrasi yang dibenarkan dalam Islam dan apa panduan-panduannya? Jawabnya, yang dibenarkan oleh Islam, yang pertamanya perkara itu membawa maslahat kepada orang ramai. Seperti dibuat filem animasi supaya orang ni ingat kepada Islam, ingat kepada akhirat. Atau filem animasi itu bukan nak menandingi ciptaan Allah, tapi buat untuk pelajaran dan sebagainya. Dibuat flash ataupun 3D dan sebagainya, orang akan tengok, orang mudah nak buat. Untuk maknanya VCD atau untuk jabatan pendidikan dan seumpamanya. Yang tak bolehnya buat atas jalan, maknanya bersuka-suka, hukumnya haram. Atas jalan suka-suka, dia reka satu watak, satu apa, atas jalan komersial, nak cari kekayaan, tu tak boleh. Yang boleh, mana tujuan untuk maslahah, untuk kebaikan orang ramai. Dia sama macam lukisan. Dia pelukis, kerja pelukis model, pelukis potret, cari makan gitu, hukumnya haram. Tapi dia kerja lukis tu, dia buat lukis di buku dia apa tu, buat lukis gambar untuk pendidikan umpamanya. Dia buat satu poster, dia buat ini zirapah lukis rimah untuk ubuh pakai di budak-budak talikan dan sebagainya, itu buat kenal. Itu diharuskan pada syarak. Tengok. Ataupun dia lukis tu gambar-gambar, dia buat siri, dia buat filem yang bercirikan animasi, tapi tujuannya nak memperingatkan manusia kepada Islam atau nak meninggikan agama Allah di mata dunia. Dengan animasi hukumnya dapat pahala. Jadi tengok tujuan. Al-umuru bimaqasidiha. Pekerjaan kita itu bergantung atas kosak itu sendiri. Wallahu a'lam. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna bima yanfa'una. Rabbana zidna 'ilma. Rabbana atina fid dunya hasanah fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Wa sallallahu sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi